Okey. Okey, sama juga dengan A. Dia pun perlukan 2 titik rujukan juga. Jadi dah ada 3 titik, pilih sajalah 2 titik nak rujuk dengan A. Sama ada kamu nak ambil B sebab B dah ada, ataupun nak ambil C dengan D, mana-mana boleh lah. Tapi perlukan sekurang-kurangnya 2 sahaja titik rujukan. Okay, jadi ambil contoh, ambil dengan B. AB 1. Okay, lebih kurang macam ni kot. Dia sama kan? Lebih kurang kat atas ni lah. Okay, lagi satu nak ambil C dengan A. Kalau nak ambil B dengan A, D dengan A pun boleh. Mana-mana lah. Tak kena. Ambil belah sini semuanya. Nanti saya buka lagi A dengan B. Ini duduk kat sini. Okay, bukan kat atas ni, kat sini. Alah, bagi banyak. Okay, dekat sini adalah A. Okey, tanpa melukis lengkung, saya nak lukis dulu garisan lurus yang ada. Saya ikutkan C akan macam ni lah. D dengan D. Kemudian C dengan B. Kemudian B dengan A. Okay, lepas tu kita perlu lukis lengkung. Lengkung AD. Jadi lengkung ni AD kat sini lah. Jadi nak buat lengkung, kena cari dia punya titik tengah. Okay, jadi nak cari titik tengah macam mana? Titik tengah lengkung, ingat ni. Nampak apa? Ni dia bukan, dia tak beritahu ni bukan separuh bulatan kan. Ni lengkung saja. Bukan separuh bulatan. Jadi kita kena buat 2 pintasan lah. Mana-mana apa titik pada lengkung tu buat 2 pintasan. Buat 2 pintasan. Kemudian kena buat garisan serenjang lah. Ataupun titik tengah lah. Pintasan yang kita buat tu, yang kamu buat tu. Dia punya titik tengah. Ataupun bahagi 2 pintasan. Bahasa lah. Buat 2 pintasan dan bina garisan serenjang ataupun titik tengah bagi setiap pintasan. Sebab ni dia nak uji balik lah pengetahuan melukis dan memindah rajah pasal 3 dan 4 tu. Okey, jadi bila dah buat pintasan, setiap satu pintasan kamu kena cari dia bahagi 2 pintasan tu lah ataupun cari titik tengah lah. Senang cerita kan. Pintasan ni kamu kena ambil titik dia yang memotong lengkung lah. Cari yang titik yang memotong lengkung tu mana, bahagi 2 ataupun cari titik tengah dan dia akan kata apa, bersilang lah dia punya setiap garisan pembahagi tu. Okay, jadi titik tengah ni adalah, bolehlah namakan titik dia. Contohnya namakan dia O, titik tengah, titik persilangan kat sini. Kemudian kita kena pindahkan pula titik O ni. Pindah lagi. Jadi nak senang kita ambil rujuk dengan A dengan D lah. Sebab dapat di jari kan. Titik O dengan D. Satu lagi O dengan A lah kan. D. Ni.
Dia bersilang dekat sini kot. Okey, jadi barulah kita dapat lukis dia punya titik O pun kena label lah. Sekali lagi sebab dia nak lukis apa? Senang nak pindah dia, nak besarkan dia. Okey, baru dapat lukis gambar rajah ni kat sini. Lepas lukis baru buat kaedah pembesaran. Dia nak kaedah pembesaran nisbah luas Kita besarkan rajah, jangan kecilkan pula. Kadang-kadang kita tengok nombor ni ada yang kata dia tengok nombor kecil dekat belakang, dia ingat kecilkan. Tapi kena ingat yang ni saiz objek untuk bahagian belakang. Yang dekat bahagian depan adalah image dia yang kita nak buat lah. Jadi 5 nisbah 3 pembesaran lah. Ni dia bagi tahu dah, besarkan. Kalau dia tak bagi tahu, kita tengok nombor dia. Dan satu lagi kaedah kena gunakan kaedah nisbah luas Guna kaedah nisbah luas. Buatlah pembesaran. Nisbah luas macam mana? Kita pilih. Ini saya ambil panjang CD DC ni. Kita duduk kat bahagian bawah ni. Kita buka ke sebelah kiri. Lagi kena ingat balik ni. Macam mana nak buat? Kemudian D ni yang akan jadi pusat lah. D ni akan jadi pusat pembesaran. Kita buat bukaan CD. Kita pusing ke sebelah kiri. Kemudian kita akan bahagikan, buat garisan condong dekat D pada bahagian atas, selalu buat bahagian bawah. Bahagi kepada 5 bahagian. Kalau macam ni tak pernah naik lagi lah. Lukis-lukis ni. Tu. Buat. Okey, dan saiz asal dia adalah 3. Kita buat 3. Saiz asal 3. Dan saiz yang baru adalah 5. Jadi kena selarikan. 3 dengan 5. Besar juga. 5 dia kena dekat ujung ni, kita namakan X. Sebab apa? Lagi senang kita nak sebut je. Okay, kemudian kena cari titik tengah antara C dengan X. Kena cari titik tengah antara C dan X sebab kita nak buat paruh bulatan bahagian bawah ni. Cari titik tengah antara C dengan X. Tak. Okay, dapatkan titik tengah C dengan X. Dapat titik tengah, kita akan lukis separuh bulatan C sampai X. Okay, kemudian jangan lupa kedudukan pusat. Pusat pembesaran tu D. Kita akan buat garisan lurus straight ke bawah pada D D jangan garis kat sini pula. Ni baru titik tengah antara C dengan X.
Jangan garis kat sini, ambil kena dekat D lah. D adalah pusat pembesaran kita. Okay, dia kedudukan dia pada objek. Kalau kamu ambil dekat sini, memang akan ada yang berlaku. Selalunya lah. Kalau silap sikit, ambil yang ni. Jadi silap ambil. Okay, jadi kemudian kita dapat dah dua separuh bulatan. Bulatan yang kecil, separuh bulatan yang kecil ni adalah saiz asal. Separuh bulatan yang besar adalah saiz yang baru pembesaran kita nak buat lah. Jadi C kita akan garis saiz yang baru dekat sini. Kemudian kita kena selarikan. Okay. Selarikan ke mana? Ke bahagian bawah ni. Kena separuh bulatan yang besar tu dipotong dekat mana? Garisan serenjang dari berhenti. Jadi bila kita panjangkan CD ni, kita akan dapatlah kedudukan C yang baru, C prime. Okey. Yang lain tu sama lah. Kena buat garisan pancaran ke semua pucu objek yang terlibat. Jadi kena TO pun kita dah buat dah kan, dah dapat semua. Jadi ada 1, 2, 3 titik, tak banyak pun. 3 titik sahaja, D dengan O, D dengan B, D dengan A. Okay. So dekat bahagian tepi ni, bila kita dah buat garisan pancaran, kita boleh nampak lah kan. Okay, asal PB kedudukan B yang baru, garisan CB yang baru, ini adalah B prime. Ini ya. Dan untuk dapatkan kedudukan A, dekat sini. Tolak ke atas. Ini A prime. Untuk dapat titik O, luasan dekat sini. Ini pun senang je ni. Sama ada kamu nak sambung O dengan D, O dengan A. Yang mana lah, boleh lah. Ataupun tak mau pun tak apa. Ambil O dengan C. Ambil O dengan C. Selarikan kepada kedudukan C prime yang baru. Dapat O prime. Bolehlah macam mana pun kan, kalau kamu nak ambil, nak selamat, kena O dengan saiz dia punya asal lengkung lah, O dengan D ataupun O dengan A. Jadi kalau nak ambilkan kedudukan titik tengah saja pun boleh, sebab nanti bukaan kita O prime sampai D, dia akan buka sampai A prime lah. Oh, dia besar. Besar. Maksudnya kedudukannya tak betul lah. Dia tetap lah. Yang saya tak dapat ni. Jadi saya salah kedudukan kat sini lah. Jadi kamu boleh check lah kedudukan tu betul tak betul.
Depan sikit. Dia lari sikit saja. Jadi kalau kamu garis ni berhati-hati sikit lah kan. Takut dia lari sikit je tak kena lah. Sikit je lagi. Okey, pembesaran nisbah luas.